Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sambung semula tentang the documentation of my life, my personal life. Okay, just for the using the technology kan untuk rujukan untuk so my next generation to watch this insyaAllah. Kalau YouTube tak charge lagi untuk tengok YouTube, sekarang ni free. Okay, so next part of my story. Okay, I tadi before this I shared tentang my transition point kan from sekolah rendah masuk sekolah menengah. Okay, now I like to share about tentang bagaimana saya berubah di asrama lah, di sekolah asrama penuh, sekolah Tunku Jaafar Pulau Pilah di Gentam. Okay, rumah saya di Rembau, kampung saya di Rembau. Ini di Gentam. Nak pergi ke Gentam ni bermula kena naik taksi sapu dekat Pekan Kota, sampai tu naik bas pergi Tampin dulu, bas 1000 masa tu. Okay, lepas daripada tu kena naik bas pula ke Kuala Pilah, bas Enggiap. Okay, Kuala Pilah. Okay, so sampai ke Kuala Pilah, sampai Pekan Kuala Pilah, sampai bas stand pula, bas stop dia, kena naik taksi pula ke Kampung Gentam Kuala Pilah. Okay, so hidup saya berubah sebab bila saya dah cerita sebelum ni, saya datang ke asrama ni dengan keadaan open mind. I don't know what to expect at all because I had no one to tell me what would the sekolah asrama look like, how I supposed to face it. No one guided me. No one have ever told me. Okay, so I came with the open mind. Okay, so but same time, okay, saya tahu bila masuk sekolah tu, saya punya goal sama, saya punya matlamat saya sama. Saya nak belajar sebab saya kept my words of my masa tu ayah saya lah dan juga nenek saya. Okay, nenek belah ayah ni. Okay, kalau dia hidup senang, belajar je. So, the reason I went to pergi sekolah asrama penuh ni untuk saya belajar. So, my goal is sama. I want to belajar and I want to do my best. That's always my goal. It never change. Itu tak pernah berubah sebenarnya. Okay, sebab tu bila pengalaman asrama ni menarik sebab sebenarnya orientasi kan, mula dengan orientasi. Okay, saya jenis yang ikut saja flow. Saya jenis yang tak suka question. Okay, because saya datang open mind. Okay, saya tak ada predetermined punya what to expect. So whatever happen, saya terima je. Okay, so tu bila antara saya terkejut. Okay, bila masa mula sampai first day tu orientasi kan. Okay, masuk dekat asrama tu, tiba-tiba petang, tiba-tiba dah siap semua pakai, semua ada hailer, suara daripada hailer tu semua berkumpul, and then semua form 1 kena berkumpul di tengah-tengah. Tempat asrama saya macam ada, di tengah tu ada court sepak takraw kan, tengah tu dia macam satu circle lah, 4 segi, di tengah tu ada court sepak takraw. Okay, and then kemudian tiba-tiba macam semua student lain dekat atas, dekat beranda tu, dekat dia punya apa tu, duduk tengok semua. So, form 1 student beratur kita tengah. Dengan order faci lah, dengan order pengawas lah. Ini semua menjerit-jerit, wah, my mind apa benda ni kan. Macam dekat zoo ke apa. Kan? Berjerit lah apalah. And then, for me, I tak ada perasaan that kind of takut sebenarnya. I tak takut apa pun sebab zaman I kecil-kecil dulu, okay. I umur 3-4 tahun, bukan 3-4 tahun, umur dah 2, dah 3 tu dah masuk hutan. 2 orang ni, seorang-seorang masuk hutan pun tak apa. Okay. Pergi mancing malam-malam. Okay, pergi menajur. Menajur ni pasang pancing kecil banyak-banyak kat sungai, pergi tengok a few times teman. So, jalan kaki daripada rumah ke kedai kadang-kadang terpaksa mengaji malam, jalan kaki je. Okay, tak ada masalah. Masa tu mana ada lampu jalan, bawa lampu solo je. So tak ada that scare, tak ada sebenarnya. Okay, so I was trained dari kecil. Memang we live in the kampung style kan. Memang tak ada benda yang malam-malam tu saya punya rumah pula. Bilik air kat luar, bilik air toilet kat luar. Nak mandi pagi kena keluar, kena walk pergi dekat sekolah tu. Okay, kalau pergi rumah saudara tu pula mandi kat perigi. Malam tu pergi pagi tu dah biasa, tak ada benda, nothing. Tak takut apa, takut tak ada, kurang sikit lah. Okay. So bila benda tu jadi,
Okay, benda terjadi, tengok, apa benda ni? Dan lepas tu mulalah, typical asrama penuh lah kan. Nampak senior jerit panggil suruh buat ni buat tu. For me, I rasa macam saya just take it. Okay lah, dia minta tolong, dia minta suruh ni, jerit-jerit, memarah. Okay, I buat. Tak ada, I don't have that. Okay, I boleh buat, I buat. Okay. Okay, kemudian saya dengar cerita pula ada budak tak buat kena pukul bagai tu kan. For me, tapi alhamdulillah sebenarnya saya tak ada that kind of, mungkin Allah lah protect me. Okay. Sampai saya ni sama penuh ni cerita lah. Saya ni first time saya kena pukul masa bila? Masa saya kena pukul masa saya form 3. Form 3. Saya ingat sekali tu. Tak tahu kenapa. Okay, sebab sebelum tu saya macam-macam asal penuh kan. Ada senior suruh panggil ambil air panas. Saya pergi ambil lah. Tolong, saya ambil. Tak ada masalah, saya bagi, dia tak kacau saya pun. Saya pergi ambil, saya bagi saya. Betul? Suruh tolong macam saya tengah basuh baju, dia kata tolong basuh sikit. Saya basuh sikit. Okey, tambah, tak masalah. Ada kadang saya tengah basuh baju, dia kata tolong gosok sikit. Saya tak gosok lah. Okey. Tak ada masalah. Saya take it as it is. Tak ada, kan? Simple saya senang je kalau saya tak larat. Contohnya saya tak mampu nak buat kan. Saya tak buat lah. Tapi tak adalah sampai tahap saya tak ni. So, ada kisah kena pukul semua tu. Ada macam-macam lah. Saya ingat saya masih form 3 saya kena pukul. Masuk pergi atas tiba-tiba masuk bilik gelap panggil 2-3 orang. Bam kena ni. And then kata what is this? Kan? Saya tak tahu. Lepas tu habis macam tu je. Tak tahu kenapa. Kenapa ni? Sebab dia kata adalah bilik saya ada budak ni ada orang tak puas hati. I don't know. Tapi apa yang jadi? Saya cerita kisah bully dululah. Okay. Ada one time tu, masa tu saya form 3 tu. Form 3. Form 3. Form 3 lah. Form 3 ke? Form 3. Form 3. Form 3. Suddenly saya kena panggil. Dekat bilik, dia ada side lah. Ada senior masa saya form 3, dia form 4 tak silap lah. 2-3 orang kena panggil. Masuk je. Masa tu saya dah form 3 kan. Boleh fikir kan. Saya masuk je. Bam, tiba saya kena sepak dekat perut ni. Lepas tu kena sepak dekat muka. Dekat belakang. Oh, very sakit. Memang sakit. Kan? Tak tahu kenapa. Okay. Kebetulan masa tu agak-agak cerah. Saya nampak muka manusia tu lah. Brother yang sepak saya tu. Saya nampak. I know exactly who are they lah. Okay. I know exactly who are they. You know what happened after that? I think that one I cannot take it. I rasa it's too much. Itu kali kedua saya kena pukul. Yang sebelum tu I just get over it. Okay. Saya, okay lah. Tak nak. Move on. Okay. So saya, just after keluar daripada bilik tu, okay, dengan keadaan sakit tu, you know what I did? I terus nak pergi ke bilik warden tau. Bilik warden. Okay, I pergi warden. And one of the orang yang pukul saya tu, nampak. Kenapa saya? Okay, terus dia tarik saya, gimana kata. I nak pergi bilik warden. I want to tell warden, saya cakap kat warden, apa saya kena pukul. Masa tu kan saya tengok muka dia 2-3 orang tu, pucat lesi. Dia terus tarik saya. Okay. Kalau nak mengadu, nak kena pukul lagi kata. Saya nak mengadu. Saya kena pukul, Too much. Ayah saya tak nak pukul saya macam ni. Saya tak nak pukul. Okay, siapa? Who are you? Engkau siapa nak pukul aku? Nak pukul masa tu kat Negeri 9 lah. Pukul Dan. Cakap kat dia. Kawan-kawan lain kena pukul lain tu balik bilik. Saya nak pergi bilik warden. Dia nampak kelang kabut dia orang. Kelang kabut. Macam hampir muka. Barulah saya tahu dia orang, saya takut sampai dia stop ni. Okey. Dia kata, "I nak pergi." Kata, "You pukul lagi." Kata, "Okey, nak kena pukul lagi ke?" Kata, "You pukul lagi. You pukul saya lagi, you pukul dia lagi, pukul lagi." Tapi lepas kau pukul dia kau pukul Dan,
Aden akan pergi jumpa warden. Esok tu Aden akan pergi jumpa pengetua. Kau pukul lah lagi. Dia tak usik, tak sentuh apa pun. Lepas tu dia apa? Dia gosok-gosok badan saya. Oh, sakit mana? Sakit mana? Sakit mana? Sakit mana? Rupa-rupa ni mereka ni something sekolah ni. Kan? Something sekolah ni sebenarnya penakut. Takut. Takut sebenarnya. Ha. Okay. Lepas tu dia hantar ke, lepas tu saya bilik. Dia ikut saya sampai kat bilik. Kita okey, relax. Tak, dia tak usik saya langsung lepas tu. Saya ingat muka dia, tak nak cakap nama kat sini lah. Penakut gila. Kata bangang punya orang lah kan. Bacul punya orang, penakut. Dia sebab ramai-ramai je. Dia cara dia scare taktik je. Dia kata jangan mengadu. Dia takut kita mengadu sebenarnya. What I learn lah. I can tell you, lepas tu selepas tu kan, I think the story spread lah rasanya. Not among them, among my friend pun. I dengar cerita lepas tu, sahabat tak tahu je. Lepas tu, no one has ever touched me. Lepas tu, no one has ever touched me. Sampailah saya habis form 3, sampai habis tak pernah no one has. Tapi cara dia tengok saya tu memanglah tak puas hati. Dia kata kacau lah. Itu cerita bully. So that's all I think that's all about I would like to share about kisah bully kat asrama ni. Bagi saya kan, pembuli kat asrama ni memang manusia paling, orang kata paling tak guna lah kat dunia ni. Saya takkan terima lah perbuatan bully kat asrama ni, ragging saya tak terima. Okay, for those yang nak bully saya tu kan, okay, saya maafkan lah. Okay, saya maafkan, muka-muka saya tahu. Okay, tapi Alhamdulillah, lepas habis zaman, I know what happened to them. And none of them, itulah orang kata kadang doa orang tak nanya ni. Some of them may be rich lah, tapi I tengok live dia orang memang, I tahu tak apalah. Okay, for me, I forgive them. I dah maafkan dia orang, tapi I won't forget that. I will never accept that. And I will make a joke of that lah. Okay. Even my friend yang kaki bully pun tengoklah dia macam mana sekarang. I tengok. Okay. And some of them, orang-orang bully ni sampai sekarang masih bragging lagi. Dia still brag kan. Tak apalah. Tapi you don't know lah. Okay lah, done. That's all about talking about bully. Biasa about bully ni kat Sarawak biasa. Okay. Tapi I cannot accept that. I won't condone that at all. Okay. I won't condone that at all. Okay, itu pasal bully. Okay, about my life pula. Okay, about my life. I never. So, I kena pukul 2 kali je. Let's see. The second one, I made something that somehow, I don't know where did I get, mana saya dapat keberanian. Okay, just, saya ada silat sebenarnya. Saya ada that, my late father ajar anak-anak dia bersilat, lelaki. My late father pernah ajar orang bersilat, saya belajar sekali. I got that. I boleh melawan. Tapi for me, buat apa nak lawan? For nothing kan. So, I have that. Tapi tak apalah. Okay, I know how to defend myself lah. Kalau takat nak I tengok kan. Itulah pembuli ni, dia ramai-ramai aja. Okay. Memang dia orang kata bahasa kasar, memang dia memang celaka lah. Memang bangsat punya orang lah bagi saya kan, tukang bully ni. Yang kalau sampai dah tua dia mesti bragging lagi, memang lagi bangsat lah manusia dia, nama dia. Itulah saya punya perkataan untuk dia orang. That's dedicated to them lah, pembuli ni. Okay, so don't be proud lah. Okay, you are just a bangsat to me lah, simple as that lah. If you keep bragging until now, you're still bangsat to me lah, you never change. Okay, so macam tu. So life saya dekat asrama ni, okay, gambar belakang ni gambar saya form 1 gambar kat belakang ni. Gambar saya form 1 belakang ni, form 1. Okay, gambar saya form 1. Okay, so asrama ni ubah saya di segi apa, sebab okeylah 3 minggu pertama saya menangis. Tapi bila macam biasa tu proses transition kan. So bila dah kawan kan, slowly benda tu dapat saya boleh adopt. Alhamdulillah saya dapat adopt. Okay, so fokus saya tetap sama, saya nak belajar. Okay, and somehow bila dulu sekolah rendah, saya budak pandai. Bila masuk asrama penuh, semua budak yang masuk tu budak pandai-pandai. Kan? So persaingan tu lain lah kan. Lain lah. Okay, saya fokus saya tetap sama belajar. Okay, masa saya tu average lah. Average sampai form 1.
Okay. Itu dari segi life lah. Okay. Kemudian saya dapat sesuaikan lah. Okay. Tapi itulah hidup saya kan kita orang susah kan. Dulu mak nak bagi duit, ayah bagi duit. Bukan senang kan sekarang ni ATM tekan lah. Dulu mak kena masukkan duit kat Jawab Pos, lepas tu saya kena tunggu Jawab Pos dekat apa? Dekat datang pos office bergerak datang tu kena keluarkan duit kat buku semua. Okay, nak tahu mak masuk ke tidak tu kena tunggu telefon. Saya pergi cek tunggu telefon kan kenapa? Ayah datang sekali kot, 2 kali je. Semang saya 5 tahun kat sana. Mak lah datang, tapi mak bukan datang kerap. Mungkin sebulan sekali dah naik bas kan. Saya pun tak suka mak datang, bukan apa sebab susah kan. Saya bukan apa. Okay. Satu benda tentang life saya ni. Saya faham arwah ayah ni, kita ni bukan senang, orang senang kan. Okay. Bukanlah miskin, tapi saya tahu bukan senang lah. Taklah sampai apa-apa ke dana, tapi saya bukan senang. Okay, saya kadang-kadang takut minta duit. Sebab apa? Saya bukan takut ayah tak kasih. Sebab takut tak ada. Itu je. Lepas tu kalau mak saya tak suka mak datang. Begitu mak dah datang lah kan. Sebab takut bila mak datang, kena belanja kan. Belanja tu, traksi semua tu belanja. Saya fikir macam tu lah. Saya kata mak tak apa kan. Walaupun kita nak tapi kita fikir that. So saya cakap kat mak. Kita datang lah mak. Kan. Cukup lah kalau Angan balik cukup lah. Kita boleh balik kan. Sebulan sekali, 2 bulan sekali boleh balik kan. Saya balik. Cukup lah. Itu pun saya rasa macam ni. Saya balik lah. Sebab takut bukan apa. Takut tak ada. Memang ada ayah kalau ada dia kasih. Tapi dia takut. Saya tahu kan susah kan senang. Okay, sebab tu kadang-kadang bila kat hidup asrama ni, bila saya lah kadang-kadang kita rasa inferior. Memang saya rasa inferior. Saya rasa inferior sebab who am I kan daripada kampung datang. Saya rasa inferior. Okay, sekarang semua. Adalah ada kasi inferior complex. Tapi only that feeling among friends lah. Okay. Walaupun ramai juga orang kampung lain kan. Sama orang kampung juga yang masuk asrama tu. Okay, tapi itulah kita rasa inferior about new look, new world. Tapi sikit pelajaran alhamdulillah saya dapatlah adopt. Okay. Tak teruk sangat pun. Okay. Okay. And then what yang saya rasa yang paling berubah, yang paling antara perkara yang saya really appreciate Allah bagi saya peluang masuk asrama ni, and I decided to ikutkan. Satu dari segi keagamaan. Okay. Saya have to confess lah. Zaman dulu kan 80s kan, masa tu Islamisasi ni kurang lagi kat Malaysia ni kan. Secara umumnya lah, saya ingat lah. Pakai tudung tu benda yang tak ramai pakai tudung. Pakai tudung ni ingat zaman tu pernah, zaman hantu kom-kom kan, pakai tudung Purdah atau ada hantu kom-kom. Okay, pakai tudung tu tak ramai orang pakai tudung pun. Natural orang tak pakai tudung pun. Benda tu bukan benda yang normal kan. And I have to be honest lah. Memang saya pergi mengaji tapi semayang, solat tu bukanlah benda yang everyone tak solat tu benda biasa sebenarnya. Kat kampung saya pun saya tengok pun yang pergi surau pun orang tua je semua. I have to confess that. Okay. My family pun not really. I have to admit. Bukan jenis yang solat sangat pun. Honestly, walaupun duduk kampung. Itu hakikat dia lah. Okay. Nampak kadang-kadang ada, bila ada majlis ada, nampak. I have to admit that. Okay. Tapi bila asrama ni, dia agama tu, I tengok dari segi itulah. Alhamdulillah. Okay. It shaped me when it come to, I learn about bagaimana nak amalan agama ni. Semayang kan wajib, untuk form 1 kan wajib sama jemaah, wajib semayang form 1 diwajibkan pergi semayang jemaah. That really discipline me. That become a part of me. Dia macam slowly macam menjadi amalan kan. When saya belajar kan, properly how to pray semayang secara betul. Belajarlah sebab dia ada ceramah, kuliah, ada tazkirah every maghrib, lepas subuh kalau cuti sekolah ada tazkirah kan. So all that. So saya banyak belajar. Saya tu ambil that. Alhamdulillah. Saya kena bersyukur sangat sebab saya belajar lebih dan empower myself dengan agama. Okay, so sebab tu bila balik asrama tu, dan saya start semayang penuh 5 waktu, saya tengok mak saya suka sangat. Ayah saya suka sangat. Macam benda tu macam shocking lah for them kan. Pada balik tu saya terus, alhamdulillah saya buat solat 5 waktu penuh dah. Lambat. Saya kena admit lah. Saya kena admit lah. Okay, so alhamdulillah mak saya suka sangat. Kadang bila saya nak semayang tu dia yang siapkan. Dia yang siapkan. Kadang dia semayang dulu. Alhamdulillah dia seronok sangat tengok saya balik dan saya semayang 5 waktu penuh. Dulu dah subuh tak ada. Sebelum tu tak ada. Subuh tak bangun lah kalau sekolah. Hingga ada sekolah pun bangun pagi pun tak subuh. Saya kena confess lah benda tu. Bukan, dulu benda tu tak semayang ni bukan benda yang pelik lah. Bukan saya ramai lagi. Tapi doesn't justify lah kan. Itu hakikat dia. Tapi bila saya masuk asrama,
Saya banyak belajar. Saya belajar sebab bila tengah kuliah tazkirah kan, lebih saya punya jiwa saya lebih banyak diisi dengan agak-agak ni selain pada belajar lah. Alhamdulillah. That really shape. Itu memang lebih really shape my life. Alhamdulillah dari segi agama. Okay, saya belajar banyak. Okay. Belajar semua semayang jemaah kan, jadi saya mula baiki saya punya semualah banyak I cannot be grateful enough lah. Okay, memang saya sampai sekarang saya ingat, alhamdulillah Allah hantar ke selama penuh bukan takat untuk belajar, banyak Allah nak kasih dia rupanya, alhamdulillah. Okay, so alhamdulillah kat Serama lah sebenarnya saya really embrace kan amalan solat ni. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah. That really. And then Serama ni bisa kita belajar berdikari. Okay. Mana dulu kat kampung saya pernah rasa tau, saya sekolah rendah, sebelum ada setrika elektrik, saya nampak mak pakai setrika yang tu arang tu. Ingat tak, saat saya berjaya 5 jam 6 baru dah ada baru ayah beli, baru mampu beli setrika elektrik tu. Saya pernah rasa tu, saya tengok macam mana mak nak apakan dia tu kan, sapu kat pas tanah semua kan. Tu saya rasalah benda tu. Mak rosak guna setrika arang tu ada. Dia pernah rasa. Okay. So kena iron baju sendiri kan. Basuh sendiri. Padahal sebelum tu kat rumah saya tak basuh sebenarnya. Mak basuhkan, mak tak kasi basuh. Okey. Tapi saya belajarlah basuh baju sendiri. Okey. Gosok baju sendiri. Gosok baju pun saya belajar kat asrama. Okey, kat asrama. So ada sendiri kan, baju sendiri, bangun pagi, biasalah disiplin. Asrama ni bagi saya dia akan bentuk, kalau kita ikutlah, dia sebelum pada kita sebenarnya. Dia akan, kalau kita nak take the positivity of that, kita akan follow that, kita akan become more very disciplined. Kita independent kan, duduk sendiri kan. We have to manage ourselves lah. Manage ourselves properly untuk kita somehow successful. Senta nak jaga perangai semua kan. Okay, so sebenarnya so belajar basuh baju sendiri kan semua, all that. Okay, and then baju hilang, nak cerita kat mak takut kan. That. Okay, gosok baju sendiri kan. So it's nothing. Sebab tu, that's why bila dah biasa buat sendiri ni kan. Sebab tu sambil pun saya bila saya kahwin pun, gosok baju ni bukan benda pelik pun sebenarnya. Saya tak kisah sampai sekarang sebenarnya, saya tak kisah kalau orang saya tak gosok baju. Saya boleh gosok sendiri, tak masalah langsung. Dan saya can do it, you know, without any animosity. Okay, alhamdulillah that lah. So life saya banyak berubah, it disciplines me. Dari segi life dekat asrama lah. Asrama bagi saya life dekat asrama ni quite interesting, and then it discipline me. Life dekat asrama bila balik kat dorm tu, okay, masa saya dekat swasta tu apa ni, kalau saya tengok, okay, masa saya form 1 saya dipanggil AS asrama, AS 1 tingkat bawah sekali. Okay. Kemudian masa saya form 2, okay, masa saya form 1 ni, form 2 saya duduk ada 3 dorm. Form 2 saya duduk 3 dorm. Sebab apa saya ada cerita lepas ni lah. Okay. Atas sekali, tingkat atas sekali AS berapa? AS 19 ke 17 ke tak silap. 16 ke 17. AS 16 ke 17 something like that lah. Atas sekali. Masa form 2 duduk sekali dengan ada form lah, form 3 paling tua sekali. Form 2 dengan form 3. Okay, form 2 dengan form 3. Dengan form 2 dengan form 3 lah. Dengan form 4, form 2, form 3, form 4. Satu bilik dia bercampurkan. Masa form 1, form 1 dengan seorang prefect lah, form 4 2 orang dalam dorm tu. Ramai lah. Okay, tapi masa okay. And then form 2 saya dekat S16, lepas tu saya turun S22. Lepas tu naik balik duduk dengan prefect atas, berapa tak ingat ni, 131 tak ingat. Okay, atas sekali balik. Okay. Ya, form 4, form 3 saya duduk AS9. Okay, 31, AS9, semua form satu bilik semua form 3. Tak campur semua. Okay. Form 4 pun sama semua form 4. AS 14 ujung sekali tu. AS 14 14 ke 12? AS 14. Tak. 14 ke? Ada cerita dia tu. Okay, form 4 semua form 4. Okay, semua tak beza. Form 5 saya duduk dekat AS 26. 26, 27. 27, AS 27 ke 27 bawah tu lah. Okay, bahasa form 5.
every form 5 kena ada adik angkat form 1. Konsep adik angkat. So masa form 5 duduk dengan form 1. Okey. Okey. Okey, masa saya form 1, okey, saya cubalah bersukan kan. Saya bersukan, sukan saya lari. Saya cuba. Okay. Tapi main bola tak pandai, tapi join terutama kawan-kawan main kan, join lah sekali sebab kita kan campur lah, mix main-main sepak dengan kawan dekat belakang kantin kan, ada satu padang kecil ataupun pergilah tempat dia. Tapi nak jadi dari segi sukan ni sedih sikit lah. Masa saya form 1, masa latihan mentah desa, okay, kaki saya terplay out masuk lubang. So kaki saya retak dekat saya punya ankle kiri. Okay, lepas tu saya kena simen. Okay. Berapa bulan, 3 bulan ke simen. Lepas buka simen, okey, doktor cakap jangan main bola lagi Saman. Jaga. Saya degil. Kemudian saya main bola, tahap terkehel balik, pergi hospital balik. Dia kaki saya bukan apa, retak. Retak. Dia bukan tak patah, dia retak. Mula retak, lepas tu bila dah buka simen, main balik, retak lagi. Itu simen balik. Lepas masa tu yang kedua tu buka balik, bukan tak simen balik. Masuk tu second tu simen sekali je, lepas tu doktor kata okey, lepas masa tu dia kata dah retak tu nampak macam apa baliklah. Jadi tak simen, okey. Dia kata you cannot go to sport at all, tak boleh langsung sampai saya kena buat x-ray every 2 month 3 month kena buat x-ray lepas tu. Okey. So tak boleh bersukan. Dia tulis surat, dia kata bagi kat cikgu, awak tak boleh bersukan langsung. Kaki awak ni tak boleh, nanti retak lagi. Dia kata patah lagi duk retak. Sebab patah ni dah akan recover. Retak ni susah, dia lambat lagi recover, dia retak dia kata. Crack dekat saya punya ankle ni. So that what happened. So secara umum itu that ends my sport activity dekat sekolah masa form 1 tu. Okay. Kaki saya memang sakit. Okay. Saya tak dibenarkan bersukan. Berjalan boleh lah. Sebab tu masa tu saya boleh okey sikit. Sebab tu dengan surat tu saya tak boleh attend any PJ. Aktiviti pendidikan jasmani langsung saya tak boleh attend. Okay, that's why sukan ended at form 1 tu lah, lepas kaki patah, kaki retak. Okay. So every time budak pergi orang pergi main petang, saya tak duduk tengok je lah. Duduk kat kelas, saya tengok. No choice, I cannot. Memang betul kalau saya buat saya kaki saya tak buat apa. Okay, and then bila kalau masa pendidikan jasmani pagi, saya duduk tepi je lah tengok. Tak pakai habis sukan lah. Every time tu ada bila cikgu baru take over, dia tak tahu, dia marah saya. Dia kata tak boleh. Sampailah saya boleh bersukan semula. Sampai saya macam dah form 5. Form 5 boleh sukan semula. Tapi I cannot run at all. Memang saya terus out. Okay, so bila saya dah mula sukan pun, saya macam ada that so-called trauma lah, takut. Saya tak berani nak intensif sangat sebenarnya. Okay, lama. Okay, saya ingat tu. Bila saya mula cuba nak sukan semula, sekolah saya ada sukan tara. Sukan tara ni sukan antara rumah kan. Semua kena lari, semua wajib masuk. Saya ingat tu, bila saya dah lama tak berlari, langsung tak buat apa-apa sukan kan. Okay. Saya masuk acara sukan tara tu, lari semua wajib kena lari sebab everyone akan dapat point kan untuk rumah. I was last. I was among the sprinters sekolah rendah. Bila saya lari tu, budak yang saya kalah dengan budak yang badan dia berisi gemuk lah. Saya nak ingat nama dia, tak sebut lah. Okay. Semua orang terkejut. Kenapa? Sebab saya trauma, saya nak lari, saya tak berani. So saya lari slow, jadinya seorang yang paling slow patutnya, yang badan dia besar tu, saya kalah kat dia. Semua orang tengok gelak je. Tapi saya boleh timur, saya tak kisah sebab saya tahu saya nak cuba balik bersukan, saya masuklah, saya join. Okay, lepas tu dah okey sikit, baru saya. Tapi saya bukan kat sekolah, saya bukan sukan lah sebab saya bola tak pandai kan. Sekolah saya sekolah rugby. Rugby. Sekolah saya lebih pada rugby dengan bola. Okay, ataupun kriket. Saya tak suka main kriket. Saya tak minat semua. Bila tak boleh bersukan, saya tak boleh nak explore apa-apa pun langsung. Okay. Lari ke semua tak boleh. Dah tak boleh langsung kan. So that's it. And sports ended for me when I was form 1. Masa tu lebih kurang dah awal tahun jugalah sebab perintah desa kan. Awal tahun dah. So that's it. So bila saya habis form 5 dah okey sikit,
The last sport yang boleh join tu saya masa badan saya agak tinggi lah, agak among my best tu tinggi, agak tinggi jugalah. Okay. Tak ada sukan lain lah. Saya main volleyball. Mula takut juga. Tapi masa tu ada selection, ada member ajak kan. Kaki dah okey dah, boleh ikut. Masa tu saya dah mula okey sikit lah. Okay. Form 5 kan. Dia kata, jomlah join masuk pergi tengok main volleyball. Saya main volleyball, main betul-betul volleyball. Ada one time tu, cikgu masuk. Dia nak select national player pula. School player, tak ada. Volleyball ni bukan sukan yang popular pun. Sebab memang kalau pergi peringkat Kuala Pilah tu, dah kalau memang kena belasah je STJ ni. Sebab dia mana sekolah Chunghua tu yang kuat, sekolah Chinese school lah. Memang dia orang kan. So, saya masuk, saya nak main petang-petang, tiba cikgu, ada cikgu datang, dia kata, oh dia untuk cikgu cari budak main volleyball. Okay, dia pilih-pilih tengok, okay, engkau, dia tak tengok apa main, dia tengok siapa tinggi-tinggi. Dia tengok saya dapat main volleyball, masuklah jadi reserve je. Main volleyball. Itulah, that's my sport at sekolah. Sempat main volleyball. Bolehlah belajar sikit, spike semua. Tapi saya tak pandai nak setting macam ni kan. Saya tak pandai sampai sekarang lagi tak reti. Tapi sebab saya more to spiking lah. Saya was trained for spiking. Okay, itulah sukan sukan kat Sarawak, tak banyak sangat cerita. So saya ni orang biasa kat Sarawak. Dekat Sarawak ni saya just a regular. Saya I'm known in my batch. If not sebab satu batch kan kenal lah each other kan. Okay. Rambut saya lalu rambut saya tegak ni. Cerita ni sebab saya form 2, cikgu baru masuk. Rambut saya panjang sikit, dia potong tu saya biarkan rambut saya tegak. Cacak-cacak. Okay. So that's all lah masa saya sukan. So that's basically my life dekat Sarawak. Okay, sukan dengan generally, alhamdulillah saya adopt very well lah kat Sarawak. Tapi susah lah. Okay. Bila come tu macam boleh melibatkan duit ni, memang saya rasa very inferior. But I know kan, bukan senang kan. So saya jimat lah semua. Jimat, mana-mana balik semua adalah. Alhamdulillah saya tak ada. Saya rasa secara umum saya tak adalah. Sama ni saya tak adalah banyak sangat masalah. Okay, tak masalah sangat. Tapi it really shape me. Shape my character. Okay, build my character. Okay, saya tak cerita pasal akademik lagi lah. Okay, cerita pasal akademik. Lepas ni saya akan cerita pasal akademik pula. Okay, how I form lah masa akademik. Okay, saya tak ada, sebab saya orang biasa, regular Joe kan. So saya tak kacau orang tak kacau saya. Orang seorang at the end of the day, sukan pun tak masuk, so no one knows me lah. Kena-kena macam tu je lah, tak adalah, not lah, you know. Yang kat sekolah ni, kalau yang orang kenal, main bola, main rugby, main bola keranjang kan, sebab masuk inter SBP kan, sama orang masuk debate kan. Okay. And then pengawas memang glamour lah, pengawas prefect kan. So I'm none of that. So I'm a regular lah. Dan saya pun memang pendiam pun. Saya hanya kecoh dengan my best je. Satu kelas kan. But the best part of my best pula, saya satu kelas daripada form 1 sampai form 5. Kalau yang lain biasanya sampai form 3, lepas tu form 4 dia akan masuk ikut rumah sukan. Pecah lah. Tapi my best entah macam mana. Okay, kita orang dari form 1 sampai form 5 satu kelas. So we were very close. Jadi belakang ni my best lah ni. Okay, I kenal each of them tu. Okay. Mansur Syawaluddin belakang tu kan, daripada depan tu saya tu, lelaki tu yang kecil saya tu Mansur Awaluddin, tu Syawaluddin Aziz, okey. Lepas tu Nazri Asyad, lepas tu ketua kelas Junaidi, lepas tu Mr. Ong cikgu matematik Mr. Ong, lepas tu belakang siapa? Lepas tu yang perempuan tu siapa? Okey, perempuan tu pula perempuan mana tak nampak. Okey, yang perempuan tu ni lepas tu Nur Alita, Noliza, lepas tu Hanifah, sebelah tu Syafariah, lepas tu atas dan belakang Syafariah tu Amiruddin, lepas tu Safarul Azmi, lepas tu sebelah dia Zaimawati, lepas tu Saliza Elias, lepas tu Norma Selimin, lepas tu Azlinda, mana lagi ya? Okey. Lepas tu Azlinda, Zaimawati ke? Bukan. Sebelah Azlinda Zaimawati. Sebelum tu siapa? Sebelum tu Rusmanjawati, Saliza, Norma, Azlinda, lepas tu Zaimawati, Raha Osman, Fazliatun, Syarul Izam, Saraziman, orang Sabah. Okay, kemudian belakang dia tu Zaki Jani. Lepas tu saya. Lepas tu saya. Mana? Saya? Tak nampak kan? Mana saya? Saya lepas tu Nazri Tani, lepas tu Maulud Ibrahim, Halim, lepas tu Azhari,
Chong Fo Yi, lepas tu okey, Abdul Latif. Macam mana nampak tak nampak ni? Okey. Abdul Latif, tak nampak macam ni. Abdul Latif, lepas tu Zarizal Ismail, lepas tu Ahmad Taufik, Nurul Ahya, Muhammad Gaddafi, Syahril Mokhtar. Okey, lepas tu last sekali tu Murugan Apabu. Okay. So that's my friend lah. So basically my best ever friends lah. Kita why we were close because we came there, okay, we came there as a budak-budak form 1 kan. Okay, means that we started as a teenage as a boy and girl together form 1, and then we ended our life, okay, at sekolah tu form 5 in one class, okay, as a teenager. So we are basically growing together in one class for 5 years somehow. Tak tukar langsung sebab sekolah sains kan, mana tu tukar aliran. Okay, that's why they are special to me. The feeling tu nanti sampai sekarang, you know, whenever nampak dia orang, dengar cerita pasal dia orang kan, memang rasa oh, this the bond tu still there. Sebab tu we very still until now we still communicating lah. Okay, so yeah, I still can see the bond there. Sejarah dia masuk BB sekolah penuh ni lepas SRP, kalau tak meet serta result semua sum kena keluar lah, so kena left. Okay. So yang sedihnya itulah bila dah form 3 tu, masa form 4 3 orang terpaksa tinggalkan kita orang lah. Okay, doesn't mean that. Okay, ada 3 orang, tak nak macam nama lah, ada 3 orang. Okay, so sedih lah, okay, sebab 3 orang dah tak ada. Tapi now thank you to Facebook. Okay, I still connect with them, kecuali dengan seorang lagi, seorang je tak dapat. Seorang je tak tahu kenapa. Okay, tak dapat nak trace dekat Facebook. Tak mungkin nama, tak guna nama dia tu. Okay, so that's about me lah. Okay, pasal life. Okay, so my friend, my best friend, my close friend, only basically my life kat asrama ni within my domates, satu batch dan juga my classmate. Itu je lah. The rest tu I'm nobody. I'm nobody. Satu lagi kat asrama penuh ni dia ada jenis yang pet sister, pet brother kan. Orang-orang yang cute-cute, yang handsome tu adalah pet sister, pet brother dia kan. Saya siapa? Kampung susah kan. Muka pun tengok tu kering lah. Okay, so that's basically about me asrama penuh lah. Tapi itulah tu. I'm very always the inferiority complex tu ada. Memang saya rasa inferior sangat. What really I rasa I'm parallel dengan orang lain ialah bila when come to academic. Sebab saya tak ketinggalan jauh pun. Saya among the kata I would say bukan tertengah, atas sikit tengah lah, tak top tapi okay. So saya akan share pasal saya punya macam mana saya belajar. Okay. Bukan apa ni supaya saya nak pesanan pada besok ni, kalau siapa yang tengok ni anak-anak saya kan. Kalau mungkin masa ni dah besar dah. Okay. Sebab sekarang ni tahun 2021 ni saya ada anak 6 orang. Okay, yang sulung dah 22 tahun dah, yang kecil ada 4 tahun lagi. So 6 orang, 4 lelaki. Okay, lepas ni kita pasal family, I will mention their name lah. Okay, so dia nampak lah macam mana lah how I adjust my academic life kan, how I stay, how I perform, what motivated me kan, sama saya motivasi untuk belajar semua dekat asrama lah. Bukan senang kan, sebab ada saya tengok kawan-kawan saya yang gagal, adjust, okay, gagal balance, you know, they change, but they change for something yang somehow at the end of the day, something not good for them. Ada terpaksa keluar sekolah, okay, and then you know result pun tak bagus. Sebab asrama penuh ni memang tu tujuannya, the goal dia akademik. Okay, memang the goal dia akademik, memang every day akan fokus akademik. So for me kalau gagal akademik asrama ni, we are fail in the basic lah. Tapi of course lah ada benda positif yang lain kalau kita gagal pun sebenarnya. Tapi itulah. So ada yang gagal. Sedih lah bila jadi tu, dia terpaksa tinggalkan sekolah kan. Sedih lah. Ada yang tak boleh balance, ada yang akhlak sebagainya. Saya akan share dengan the next video lah. Okay. Macam mana sebenarnya untuk pengalaman. Okay. Pengalaman saya. Macam mana how I see it. Okay. Saya bukan nak highlight apa. Saya nak just to share how I see it. Macam mana saya sesuaikan. Okay. And how I manage to survive that lah. That somehow life 5 years dekat asrama penuh ni, that truly shape my life. Truly change me. Ubah saya dan juga alhamdulillah for something better. That the fundamental tu that I carry on until now. Okay, until now. Okay, so nanti insyaAllah saya akan jumpa lagi lah. Okay, pada kawan-kawan kan, anak-anak saya kan, kalau besok lah one day kan mana tahu kan,
cucu-cucu saya kan tengok this video ni. Okay, who knows kan. Okay, insyaAllah jumpa lagi lah the next video. Okay, take care. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.